Katakan tadi bahawa mereka kemudiannya mendominasikan politik Mesir sehinggalah Gamal Abdel Nasir meninggal dunia pada tahun 1970. Saya setuju dengan apa yang Tuan Guru sebutkan tadi, bahawa dalam kalangan negara Arab khususnya, pemimpin akan kekal sampai mati. Lagi tak dipanggil belakang maut, dan itulah mereka menjadi pemimpin, ya. Ataupun digulingkan, itu dua caranya. Kalau nak turun secara sukarela, memangnya harap, ya. Itulah perkembangan yang berlaku di negara Arab dulu sampai sekarang, ya. Ya. Dan inilah pemimpin-pemimpin yang kemudian yang menjadi pemimpin Mesir, termasuklah berada di situ ialah lepas Nasir diganti oleh Sadat, lepas Sadat diganti oleh Husni Mubarak, ya. Saya nak sebut juga sedikit tentang Ikhwan Muslimin. Ini untuk memahami bagaimana proses itu berlaku. Seperti saya katakan tadi bahawa tentang Ikhwan Muslimin ini saya bersempatan melihat dokumen-dokumen sulit yang ditulis ataupun yang disediakan oleh pihak British, dan bagaimana satu ketika British dan Nasir bekerjasama, ya, untuk menindas Ikhwan Muslimin. Walaupun British sebenarnya agak kritikal dengan Nasir, tetapi dibandingkan keduanya, nampaknya British lebih bersedia bekerja sama dengan Nasir daripada memberi ruang kepada Ikhwan Muslimin. Tuan-tuan tahu bahawa Ikhwan Muslimin ditubuhkan di tahun 1928, dan bagi gerakan ini kekuatannya ialah melalui usrah dan tarbiyah. Dengan sebab itu bila orang bertanya kepada saya, adakah dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan ini Ikhwan akan tumpas, saya merasakan tidak, ya. Kerana sejarah lalu membuktikan bahawa walaupun dengan penindasan luar biasa, saya akan tunjukkan sebentar nanti, Ikhwan masih kekal. Kalau pertubuhan-pertubuhan lain, termasuklah Parti Wak, lama dah hancur, ya. Tetapi Ikhwan dengan kekuatan usrah dan tarbiyahnya, gerakan ini berjaya kekal hingga ke hari ini, dan masih lagi mampu menjadi salah sebuah pertubuhan yang mantap. Ditubuhkan oleh seorang tokoh, Hasan Al-Banna, tetapi beliau mati ditembak pada 12 Februari 1949 seperti yang disebutkan tadi. Dan Ikhwan Muslimin ini kemudian berkembang ke seluruh dunia dan menjadi model kepada gerakan Islam, bukan sahaja di dunia Arab, termasuklah di rantau sebelah sini. Malahan perkembangan yang berlaku di Malaysia pada hari ini mau tidak mau merupakan perkara yang dikaitkan dengan Ikhwan Muslimin. Bila saya tanya Muslimat kenapa pakai tudung, mereka tak tahu, ya. Sebab pakai tudung bukan budaya Melayu sebenarnya. Budaya Melayu ni dia pakai tudung kat ini kan. Kalau yang biasa pakai sendang je. Yang tak biasa dia pakai kat bahu je. Kan kadang-kadang kita tak tahu ada yang pakai sendang kat bahu pun ada juga, kan. Tak tahu hadis mana dia pakai, tak tahu lah pakai tudung kat bahu ni, ya. Tetapi dengan adanya pengaruh Islam sebagai adil itu, kita dapati penyebarannya membawa kepada perubahan-perubahan yang mahukan kepada Islam yang bukan sebagai satu yang bersifat amalan harian, tetapi bagaimana dijadikan juga sebagai aspek kehidupan yang lain, dari segi fizikalnya, dari segi pelaksanaannya, dari segi amalannya, dari segi makannya, dari segi ekonomi dan sebagainya. Dan kalau kita lihat, kalau kita telusuri, kesemuanya akan menuju kepada pendekatan-pendekatan yang dipelopori oleh Ikhwan Muslimin. Kerana kelebihan Ikhwan Muslimin ini, mereka bukan sekadar gerakan yang menjadikan gerakan semata-mata dari segi contohnya, tetapi mereka juga menyediakan bahan-bahan bacaan yang dijadikan rujukan, dan inilah yang sebenarnya menjadi ikutan dan dijadikan model oleh gerakan Islam. Dan saya letakkan di situ pemimpin-pemimpin Ikhwan Muslimin kesemuanya, daripada yang pertama mati dibunuh sampailah kepada Mahdi Akif yang sebelum ini, kesemuanya merupakan mereka yang pernah dipenjarakan, ya. Mereka yang pernah dipenjarakan ada yang sampai 25 tahun, ada yang 10 tahun, ya. Kesemuanya, ya. Dan ini melambangkan bagaimana gerakan ini bukan gerakan yang sekadar gerakan biasa, tetapi gerakan yang pernah mengalami tribulasi yang cukup luar biasa, ya. Dan saya tunjukkan sini bagaimana, ya, selepas berlakunya pembentukan negara Israel, Ikhwan Muslimin telah dicumburi ataupun digeruni, dan selepas revolusi Nasir pada mulanya mendekati Ikhwan Muslimin, tetapi apabila melihat gerakan ini boleh mengancam kedudukannya, dalam satu yang dikatakan percubaan bunuh pada bulan September 1994, Ikhwan diharamkan. Sebenarnya saya melihat dokumen bagaimana 2 minggu sebelum peristiwa bunuh itu, British telah memberi amaran kepada Nasir. Ada percubaannya, mana British dah tahu 2 minggu, ya. Oleh itu ada yang mengatakan bahawa peristiwa ini merupakan suatu yang dirancangkan, ya. Selepas peristiwa itu, ribuan, ya, pemimpin utama Ikhwan yang dipenjara, dan ratusan mereka dibunuh. Ini saya tunjukkan beberapa, ya. Inilah pemimpin-pemimpin utama Ikhwan yang dijatuhkan hukuman bunuh. Antara yang paling terkenal dijatuhkan hukuman bunuh, ya, termasuklah Abdul Fattah Ismail, Muhammad Farbali, dan yang paling terkenal ialah Abdul Qadir Audah, ya, yang menulis buku tentang Islamic Law and Constitution, ya. Kesemuanya mati di tali gantung, ya. Dan berarti kata yang lain,
pada tahun 1954 hampir ke semua pemimpin Ikhwan dijatuhi hukuman bunuh ya, ketali gantung ya. Manakala yang lain dipenjarakan untuk tempoh yang panjang ya, ada sampai 20 tahun dan sebagainya, dan terus diharamkan hinggalah nasi mati tahun 1970 ya. Ya. Dan ini yang berlaku ya. Oleh itu Ikhwan telah mengalami zaman yang sukar. Seperti saya katakan tadi, kalau gerakan-gerakan lain di Mesir, komunis habis, Baathis habis ya, yang tinggal cuma Ikhwan Muslimin sahaja ya, kerana perjuangan itu ya. Saya sebutkan juga WAF yang merupakan pelopor kemerdekaan juga habis ya, kerana penindasan yang amat luar biasa dan tidak ada belas kasihan. Dan termasuklah gambar yang mewah itu ialah Mahmud Abdul Latif, orang yang dituduh membunuh Gamal Abdul Nasir ya, Ibrahim Taib, Yusuf Anak, semuanya dijatuhi hukuman gantung sampai mati ya. Dan yang juga terkenal ya, yang digantung sampai mati ialah Syed Qutb yang digantung pada tahun 1966 ya. Baik, sebenarnya mungkin tuan-tuan boleh percaya, tuan-tuan boleh bersetuju, tuan-tuan boleh bersetuju, tetapi saya melihat bahawa dalam konteks umat Islam ya, kita percaya bahawa seorang yang zalim itu akan juga dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Syed Qutb digantung tahun 1966 ya. Ada saya baca yang mengatakan apabila beliau ketali gantung, dia menyebut bahawa Allah balaslah orang yang berzalimi aku. Itulah doa beliau terakhir semua ketali gantung ya. Tahun 1967 Gamal Abdul Nasir tewas dalam perang 6 hari ya. Tiada siapa yang pada waktu itu menjaga Gamal Abdul Nasir boleh tewas dalam masa 6 hari dalam perang Arab Israel ya. Selepas tahun 1967 Nasir sudah mati sebenarnya ya, dia sudah mati sebenarnya, hidup fizikalnya saja ya, sebab dia kecewa ya. Mati rasmi itu 1970 ya. Oleh itu kita yakin bahawa itu merupakan sebahagian daripada balasan Allah Subhanahu Wa Taala pada orang yang zalim. Orang Islam saya yakin benda begitu ya. Okey. Dan selepas revolusi barulah Ikhwan dibenarkan bangkit, dan ini ialah ibu pejabat Ikhwan yang sempat saya hadiri perasmiannya bersama dengan Tuan Said Azman, iaitu bertempat di Muqattam, dan baru-baru ini cuba dibakar oleh penunjuk perasaan ya. Dan bangunan itu terletak di kawasan yang tinggi yang menghadap ke Qala'ah ya, dan melambangkan ya dalam tempoh setahun ya organisasinya boleh bangkit dan boleh menyusun kembali gerakannya sehingga berjaya memiliki sebuah ibu pejabat yang agak selesa ya. Dan akhirnya saya nak tunjukkan bagaimana Ikhwan dan proses politik di Mesir ya. Sebenarnya Ikhwan Muslimin walaupun diharamkan, tetapi ia dibenarkan untuk bergerak secara terhad ya, bukan bebas ya. Dan walaupun mereka terlibat sebagai sebuah gerakan yang mendidik dengan tarbiyah usrah dan sebagainya, mereka juga pernah terlibat dalam perang raya, tetapi bukan nama Ikhwan ya. Tahun 1982 dia terlibat dalam raya, bergabung dengan parti buruh ya. Kemudian dia bergabung dengan parti WAF, bergabung dengan parti-parti lain ya, untuk membolehkan ia bertanding dalam perang raya. Maksud di sini ya, Ikhwan walaupun merupakan sebuah pertubuhan yang dikatakan pertubuhan dakwah, tetapi juga bersedia untuk terlibat dalam proses perang raya. Dan terbukti dalam perang raya 2005, Ikhwan merupakan satu-satu parti berjaya mendapat lebih 80 kursi dan mendapat 20% daripada keseluruhan undi. Menunjukkan Ikhwan sejak daripada proses perang raya, walaupun dengan keterbatasan yang disebutkan tadi, mereka masih lagi berpartisipasi dan bersedia. Saya bertanya kepada media akif ketika interview yang saya buat sebelum dia meletak jawatan, terdapat gambaran bahawa Ikhwan tidak mau bekerjasama ya. Itu gambarannya. Saya tanya kepada beliau, betul ke? Dia sebut kepada saya, kalau hari ini Husni Mubarak panggil kami untuk bersama dalam kerajaan, kami akan bantu ya. Soalnya mereka tak mahu dengan kami. Kalau berlaku apa-apa saja kebangkitan, yang pertama kita tangkap bahawa Ikhwan. Tak kira lah bergaduh gereja, kena bakar dan sebagainya, itu yang sering berlaku. Mereka lah orang sering dituduh ya. Soal bukan kami tidak mahu, tetapi kami dicurigai. Dengan sebab itulah tagline yang paling popular oleh Husni Mubarak apabila diarahkan ataupun diminta oleh Amerika supaya memberikan kelonggaran, Husni Mubarak saya menyebut, kalau kami tak ada, Ikhwan yang akan berkuasa. Digembar-gemburkan Ikhwan ini sebagai suatu yang boleh membawa kepada kemusnahan dan sebagainya. Itu telah digembar-gemburkan ya. Dan ini merupakan satu yang ternyata berlaku apabila rampasan berlaku baru-baru ini ya. Baik, ini yang akhirnya dan digunakan, saya tak mau ulas panjang, apabila dikatakan rakyat bangkit, dan memang betul apabila dibuat kajian tak mungkin 22 juta boleh berkumpul ya. Kerana 20 juta tu maknanya kalau di Kaira nak bergerak tak boleh ya. Sebab ada yang mengatakan yang berkumpul sekitar 300,000 sahaja ya, berdasarkan kepada satellite picture ya, gambar satellite ya. Tetapi digambarkan bahawa yang datang itu seramai 22 juta, dan tentera sebenarnya mengatakan mereka bertindak kerana atas permintaan rakyat ya.
Dan saya melihat kalau inilah penyelesaiannya, mesti tidak akan ada penyelesaian. Kalau selepas ini sesiapa menjadi presiden, rakyat bangkit, tentu dapat kuasa lagi. Dan begitu seterusnya, tidak akan ada penyelesaian. Ya. Sebab kalau demokrasi, bukan itu caranya. Dan ternyata sekali pendekatan-pendekatan itu digunakan untuk membolehkan tentera merampas kuasa, dan akhirnya berlakulah perampasan kuasa yang membawa kepada naiknya seorang Jeneral Abdul Fattah Al-Sisi yang menyingkirkan Muhammad Mursi dan menjadi Firaun baru di Mesir. Ya. Dan seterusnya dilantiklah kabinet yang bukan dilantik oleh rakyat tetapi dilantik oleh presiden. Itulah yang berlaku, dan ini merupakan tokoh-tokoh yang terlibat. Dan disebutkan tadi sekadar ulangan bahagian saya akhiri, bahawa antara negara yang semerta memberikan bantuan ialah Arab Saudi, menjanjikan berapa bilion, dan kesemuanya berjumlah hampir 12 bilion untuk membantu kerajaan kerajaan tentera bagi menunjukkan sokongan mereka. Ya. Dan ternyata sekali ya, bagi penyokong-penyokong Perdana Mursi, mereka tidak menerima ini dan terus berhimpun. Dan kita mendengar tadi bagaimana ya perhimpunan-perhimpunan ini akan diteruskan, dan bagi mereka tidak ada pilihan. Kerana itulah, karena saya melihat kalau Ikhwan Muslimin mengambil sikap berundur, bermakna mereka akan ditindas tanpa belas kasihan. Kerana itulah rekod sejarahnya. Untuk maklumat tuan-tuan, sebenarnya apa yang cuba dilakukan di Mesir ini sebenarnya cuba mengikut model yang dilakukan di Algeria. Kerana model Algeria itu cukup berjaya. Ya. Apabila FAS ditindas tahun 1991, ya, kita dapati proses penindasan itu menyebabkan ada sebagian penyokong-penyokong FAS yang tidak bersetuju dan mengambil pendekatan-pendekatan yang dikatakan ganas. Ya. Dan pada hari ini dikatakan hampir 300,000 orang telah dibunuh. Ya. Dan termasuk yang bunuh mereka ini satu kelompok yang pakai ninja. Ya. Tak tahu siapa, pakai topi, membunuh. Ya. Dan akhirnya berlaku bunuh antara jiran sama jiran, rakan sama rakan, semua saudara dan sebagainya. Sehingga kan pada hari ini FAS discredited di Algeria. Dengan sebab itulah bila berlaku kebangkitan tempat lain, Algeria tidak berlaku. Ya. Di samping mereka beri wang, dan sebagainya. Kerana gerakan Islam itu dianggap sebagai kelompok yang mencetuskan keganasan dan menimbulkan kesulitan dan masalah kepada rakyat. Dan itu yang berlaku di Mesir pada hari ini. Cuba ditunjukkan kepada masyarakat ikhwan yang bermasalah. Mereka inilah sebenarnya menimbulkan keganasan. Sengaja diprovok mereka itu melakukan keganasan supaya rakyat akhirnya menolak mereka. Dengan sebab itulah dalam demonstrasi yang diadakan beberapa hari yang lalu, berlakunya pertembungan antara penyokong ikhwan dengan bukan penyokong ikhwan, dan berbunuh sama sendiri, supaya akhirnya mereka menolak ikhwan sebagai satu pertubuhan yang haram, ganas dan tidak sepatutnya disokong. Itu pendekatan seolah ke arah itu. Tetapi saya yakin ikhwan menyedari tentang perkara ini dan mengambil pendekatan-pendekatan yang lebih proaktif untuk mengelakkan daripada berlaku. Ini sekadar untuk menunjukkan bagaimana kebangkitan kita berlaku. Dan ternyata sekali mungkin pada hari ini akan ada resolusi-resolusi yang berkaitan. Satu-satunya negara yang menyatakan sokongan tanpa berbelah bagi adalah Turki, dan ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Recep Tayyip Erdogan secara jelas ya menyatakan bahawa ini merupakan satu tindakan yang sebenarnya di luar batas-batas demokrasi, di luar batas-batas kemanusiaan, manakala negara-negara lain baik negara Islam maupun negara Barat mengambil sikap yang masih membisu. Dan sudah tentu saya yakin pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan akan membuat suatu pernyataan yang jelas ya, apakah sebenarnya yang harus kita lakukan dalam menanggapi. Dan tadi pun Tuan Guru telah menyebut pendekatan-pendekatan yang akan kita lakukan. Oleh tuan-tuan dan puan-puan, saya telah mengambil masa yang diberikan kepada saya, dan saya lagi ucapkan terima kasih kepada Pak Penganjur kerana memberikan ruang dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bersyukur dan berterima kasih kerana telah dapat mendengar suatu penjelasan yang begitu komprehensif, menyeluruh, sebahagiannya amat terperinci berkaitan dengan perkembangan di Mesir dengan latar belakangnya. Jadi kita mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih